اللهم صل وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صدق الله خير هذا وخير ما في غيرك. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين في هذا الشهر الكريم يا من أمره بين الكاف والنون. Ahlan wa sahlan bikum dalam program kita Tadabbur Khas Hudal Quran dalam bulan Ramadan. Hari ini insya-Allah kita faham ta'amulat atau tadabbur juzuk 14. Juzuk 14 dua surah. Surah Al-Hijr dan surah An-Nahl. Dua surah yang asas dua surah ini banyak nikmah yang Allah Subhanahu wa taala beri manusia. Dan asas surah Al-Hijr dan surah An-Nahl asas aqidah. Asas al-aqidah. Macam mana aqidat orang Muslim dan macam mana orang kalau dia nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Apa buat agama depan orang macam ini? Kadang-kadang orang nak masuk Islam tetapi nak lihat hujjah, nak dalil masuk dalam hati dan dia ikut. Tetapi dalam surah Al-Hijr dan surah An-Nahl ada banyak hujjah, ada banyak dalil. Ada banyak hujjah, ada banyak dalil. Juzuk 14 awal dia surah Al-Hijr Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Akhir juzuk 14 innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun ayat 128 surah An-Nahl. Tujuh ini atau juzuk 14 ini saya baca dan ada sedikit ta'amulat macam mana kita nak dapat jawab dalam akal kita. Tetapi hujjah ini Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Tilka ayat Al-Kitab. Apa maksud Al-Kitab dan Quran mubin? Al-Kitab Al-Quran. Al-Quran dia juga Al-Kitab. Tetapi bila ada badal dalam bahasa Arab maksud badal badal kul min kul. Badal yani ganti Al-Kitab dia Al-Quran. Juga Al-Quran dia Al-Kitab. Tetapi ada kitab sebelum Al-Quran Al-Karim. Sebelum Al-Quran Al-Karim. Contoh macam At-Taurah, macam Al-Injil, macam Az-Zabur. Ulama tafsir kata yang 313 Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala beri kitab atau suhuf. Contoh suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf dan kitab. Yang Nabi dan Rasul lain, Anbiya dan Rasul buat syariah 313 orang Nabi dan Rasul dalam buku yang Allah Subhanahu wa taala beri. Tetapi Al-Quran Al-Karim sentiasa mu'jizatun khalidah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Mu'jizah ini bukan sebab kita baca Al-Quran. Tak. Bukan sebab umat Islam suka Al-Quran. Tak. Sebab Allah Subhanahu wa taala dah janji di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala yang tolong
hafal atau Al-Quran Al-Karim mu'jizah sentiasa. Bukan kita. Berapa buku, berapa syariah dah mansukha, dah delete, dah ganti. Tetapi Al-Quran Al-Karim 1443 Hijriah, lihat macam mana bila kita baca lagi macam masuk dalam laut. Banyak ilmu. Tak cukup. Banyak ilmu. Baca hari ini surah Al-Hijr. Esok juga baca surah Al-Hijr. Macam ilmu baru. Ilmu baru. Sentiasa. Dan tak tukar. Al-Quran Al-Karim. Tak tukar walau umur waktu zaman Nabi SAW sampai sekarang 1400, tetapi sama-sama. Semua ulama, semua Islam, semua manusia buat di dunia apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Walau orang kafir. Walau orang kafir. Inilah yang satu ta'ammul atau satu laftah dalam ayat 2 di dalam surah Al-Hijr. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubbama. Dua qiraat. Rubbama wa rubbama. Yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Kenapa? Orang kafir, dia mahu orang muslim. Dia mahu ikut Islam. Tetapi ada hijab. Depan orang kafir ada hijab. Dia tak nampak mana yang baik. Tak nampak cahaya Al-Quran Al-Karim. Tak nampak hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Bila waktu mereka ada di dunia atau hari kiamat. Hari kiamat memanglah dah janji orang kafir masuk di dalam neraka. Tetapi ulama tafsir kata waktu mereka ada di dunia. Mereka nak masuk Islam. Tetapi ada sedikit yang tutup jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Wallahu a'lam. Ini satu soalan. Yani dalam akal kita bila baca rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Kenapa? Sebab mereka dah tahu ini kalam Allah. Bila dengar azan, bila dengar baca Al-Quran, bila dengar baca tahlil Yasin, bila dengar dalam basar buka Al-Quran, dalam kedai dengar Al-Quran, yakni mereka ada sedikit cahaya. Kenapa suara ini cantik atau sedap? Kenapa dengar suara ini gelas? Baik, nak dengar. Tetapi ada hijab maksiyah. Hijab maksiyah. Jauh. Walau ruh dia nak dengar, tetapi dia ada syaitan, ada dunia, ada hawa nafsu yang tutup pintu yang masuk cahaya Al-Quran Al-Karim. Orang Muslim atau orang mukmin bila dengar ayat Al-Quran Al-Karim terus masuk tamakninah dalam hati dia. Walau orang baca, tapi dia dengar. Walau dia tak faham, tetapi dia tahu ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmah. Ini rahmah. Hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat 9 juga di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Bukan sebab pejabat atau sebab negara Islam. Tak, sebab ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada di dalam ayat 39 hijab yang tutup jalan depan orang kafir, syaitan dan dunia dan hawa nafsu. 3 hijab. Satu hijab dah gaduh dengan atau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Syaitan.
Cerita syaitan bersama Abuna Adam alaihi salam dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala panggil semua malaikat buat sujud ke Abuna Adam. Tetapi semua malaikat dengar. Semua malaikat buat ibadah. Semua malaikat ikut yang Allah Subhanahu wa taala mahu. Tetapi syaitan ada sombong dalam hati, tak nak buat sujud. Dia rasa mungkin dia baik daripada atau Abuna Adam alaihissalam. Dia rasa macam itu, sombong. Sampai dia keluar dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia keluar ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis dah janji nak buat fitnah semua manusia. Semua manusia. Semua manusia nak buat fitnah. Tetapi ada kecuali sedikit, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Sedikit. Al-mukhlasin. Anbiya al-mukhlasin. Awliya al-mukhlasin. Ar-rusul al-mukhlasin. Orang bertakwa. Bila sedikit. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Juga bila kita faham illa ibadah, kita boleh masuk jamaah atau berjamaah, ikut berjamaah mukhlasin. Benar ke Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ke Allah Subhanahu wa taala. Bila ada niat yang baik macam itu, maksud kita tutup jalan syaitan. Tutup jalan syaitan. Ikut jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilih depan kita. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Quran beri sedikit zikir bila ada wiswas, ada su'dhan atau rasa macam ini syaitan. Apa yang kita baca? Fasta'id billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Itu sedikit. Kenapa? Sebab ini illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini satu benar ke Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ke Allah Subhanahu wa taala. Juga bila kita baca ayat 49. Macam mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 49 beri atau bagi tahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwa al-'adzabul alim. Pilih apa yang kamu mahu. Nabbi ibadi. Bila dengar ibadi, alhamdulillah. Ya'ul mutakallim. Ya ibadi. Hujun ibadi ada harful ya. Maksud ini ya al-mutakallim. Maksud ini bunya Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadi yang buat ibadah untuk Allah. Ibadi yang ikhlas amal ke Allah Subhanahu wa taala. Ibadi orang-orang yang bertakwa. Semua ini inna ibadi. Tetapi Nabi bagi tahu, wahai Muhammad, bagi tahu ibadi, bukan muslimin, bukan manusia, bukan an-nas atau banil insan, tak, ibadi. Bila kita baca dalam awal surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Isra an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Isra bi'abdihi. Juga sini nabbi ibadi. Apa berbeza abdihi dan ibadi? Apa berbeza abdihi dan ibadi? Abdihi satu orang. Nabi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini ibadi jamaah, ramai. Ada waktu anbiya masuk, as-salihin,
awliya, ulama, orang Muslim yang ikhlas, yang benar ki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nabbi ibadi. Apa nabbi? Kenapa? Ada apa? Anni anal ghafurur rahim. Bila kita baca awal surah Al-Fatihah, dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Juga. Dua sifat. Dalam ini, nabba ibadi anni anal ghafurur rahim. Kita bukan maksum. Kita manusia atau muslim atau mukmin atau wali atau saleh bukan maksum. Yang maksum Nabi dan Rasul sahaja. Nabi dan Rasul. Kita banyak dosa. Tetapi bila kita faham tadabbur ayat Al-Quran ini, nabba ibadi anni anal ghafurur rahim. Dah buat dosa, taubah, istighfar, khusyuk, yani sidih kalau bagi tahu macam mana dosa atau maksiat. Ini rasa tamakninah masuk dalam orang sebab hati dia dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila dia sentiasa buat maksiat, buat dosa, dah keluar berjamaah ibadi. Ikut apa? Ikut jamaah syaitan. La'ughwiyannahum ajma'in. Allah beri kita dua bahagian atau dua jalan. Kita ikut orang yang cari ridha Allah atau orang yang cari jalan syaitan. Dua ayat ini 49 dan ayat 50, wa anna azabi huwal azabul alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga beri azab. Azab bukan biasa, azab yang susah sangat. Yang susah sangat di dunia dan akhirah. Di dunia dan akhirah. Ini yang ada di dalam surah Al-Hijr, lafatat atau ta'ammulat, juga di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Awal ayah surah An-Nahl, ata amrullah. Ata amrullah fala tastajiluh. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu turun ayat Al-Quran surah An-Nahl menggigil. Menggigil sebab apa? Maksud ata amrullah, dah lihat hari kiamah dah datang, dah sampai hari kiamah. Dalam satu riwayat lain dah buka pintu nak tengok apa yang ada depan atau keluar. Dah ada hari kiamah, tetapi bila turun fala tastajilu, hada tamaknina. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila baca ini awal kali jatuh. Kenapa? Sebab ata amrullah maksud dalam bahasa Arab, ata dah datang, dah sampai hari kiamah. Dah sampai hari kiamah. Tetapi kenapa dalam bahasa Arab bila ta'bir fil madhi yang dah lama tetapi belum datang, maksud ini litahqiq wuqu'ihi. Maksud 100% hari kiamah datang. Semua syak delete. Semua syak delete. Yang yakin apa? Hari kiamah datang. Walau kita faham tadabbur ayat Al-Quran waktu kita ada di dunia, tetapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman muslim, rukun muslim berapa? Hari qiyamah satu rukun. Wal yaumil akhir, maksud al yaumil akhir hari qiyamah. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة والروح. ملائكة
ramai, jamaat. Waruh maksud Jibril. Waruh maksud Jibril. Min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ulama tafsir kata, semua umat ad-da'wah. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat ad-da'wah. Bila ayah dan ibu ajar anak-anak dalam rumah macam mana buat salah, macam mana puasa, macam mana tahfiz, macam mana hafal Al-Quran, macam mana menghormati orang, muamalah. Dan waktu kita kerja dalam pejabat, kadang-kadang ada program untuk apa? Untuk salah, program untuk apa? Untuk puasa, program untuk apa? Untuk haji. Ini semua umat ad-da'wah. Alhamdulillah, ini nikmah yang besar. Kita waris Nabi. Kita waris Nabi. Kadang-kadang orang kata, saya bukan orang alim. Tak, ini bukan fatwa. Bukan mufti. Bukan mufti. Kamu umat ad-da'wah maksud baca lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang salah depan kamu, cakap salah. Yang baik, buat yang baik. Tetapi, tahniah, orang alim. Inilah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila ada hukum, di mana ada mahkamah, ada syariah, tetapi kita baca lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak ummah salihah, jamaah salihah, keluarga salihah, umat Islam yang baik. Ini umat ad-da'wah, la ilaha illa ana fattaqun. Fattaqun, bertakwa, takut Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah, bukan khusus Nabi atau khusus Rasul atau khusus orang alim, da'iyah, tak. Semua umat ad-da'wah. Semua umat ad-da'wah. Ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 28. 28. Macam mana umat ad-da'wah tahu ini baik atau ini tak baik? Itu ikut niat orang yang ikhlas ki Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Kadang-kadang orang buat dakwah untuk syaitan. Kadang-kadang orang buat dakwah ikut hawa nafsu. Tetapi bila niat untuk Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya'lamillah, bukan manusia. Manusia lihat orang buat salah, orang akhlak, ikut dia. Ikut dia. Ini ayat 28. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Bahagian dalam umat Islam, dua bahagian. Ada orang zalim, ada orang baik. Ada orang baik. Orang zalim macam mana alamat sebelum wafat dia atau sebelum meninggal dia. Sebelum meninggal dia. Dan orang Muslim atau orang yang baik juga ada alamat sebelum meninggal dia. Itu kita syari husnul khatimah. Kita syari husnul khatimah. Kita doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Juga doa lepas kita baca tasyahud dalam salah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dua fitnah. Waktu kita hidup, al-mahya fitnah. Dunia fitnah, syaitan fitnah, hawa nafsu fitnah, buat dosa dan maksiat fitnah. Semua ini fitnah. Juga fitnat al-mamat. Apa maksud fitnat al-mamat? Ini fitnat al-mamat. Sebelum orang meninggal, syaitan datang juga. Syaitan datang juga. Kadang-kadang dia macam gambar ayah atau ibu atau isteri atau anak-anak kamu yang dah meninggal. Dia kata tak boleh baca lafaz asyhadah. Jangan baca asyhadu an la ilaha illallah. Ikut apa yang saya buat ibadah. Dia nak buat fitnah. Dia nak buat fitnat al-mamat. Ini fitnat al-mamat. Dah ruh nak keluar. Ruh nak keluar dalam badan. Ruh nak keluar
dalam badan. Kadang-kadang lambat. Ada orang kadang-kadang lambat. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sampai mereka baca surah Ar-Ra'd. Yang kita dalam juzuk 13 atau 12. Atau 11, 11. Surah Ar-Ra'd. Ini yang kita alamat atau tanda orang zalim. Orang zalim dah fitnah waktu mamat. Waktu dia mati. Maksud ikut asyaitan. Ikut asyaitan. Tetapi orang Muslim yang meninggal, apa ayat berapa? Ayat 30. Ayat 32. Ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. Ini orang yang husnul khatimah. Waktu ruh keluar dah تثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في القول الثابت في الحياة الدنيا وقت orang mati. Waktu orang mati dah terus lafaz asyhada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau alamat husnul khatimah, mungkin mati waktu dia sujud, atau waktu dia baca Al-Quran, atau waktu niat dia pergi ziarah silat rahim. Yani ada alamat husnul khatimah. Ini sifat orang atau bahagian nombor 1 dalam umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada di dalam ayat 31 ta'ammul. Ta'ammul qaidah atau mabda dalam umat Islam. Qaidah umum. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Qalu khaira. Sahabah atau orang Muslim dalam satu riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim kulluhu khair. Hidup orang Muslim semua baik. Kalau dia jumpa atau buat yang baik, dia syukur. Kalau ada musibah atau bala, dia sabar. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jawab dalam lidah dah macam adah. Kita dah lihat orang Muslim miskin, fakir, sakit, tak ada apa-apa yang rasa macam mana, tetapi dia cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab ini Allah yang pilih, bukan saya yang pilih. Bukan saya yang pilih. Kenapa kamu macam tu dah sakit? Dah? Itu Allah yang pilih, bukan saya. Saya rida. Saya syukur. Saya sabar. 3 jawab sahaja. Ini jawab. Mada anzala rabbukum? Qalu khaira. Waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Al-Quran turun, orang kafir kata bukan ini Quran. Ini cerita-cerita yang dah lama. Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada taqwa, orang yang ada syahaya al-iman, apa jawab? Qalu khaira. Semua baik. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih baik. Yang Allah Subhanahu wa taala turun Al-Quran baik. Yang Allah Subhanahu wa taala hantar nabi baik. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih agama Islam baik. Kita hidup apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Madza anzala rabbukum? Qalu khaira. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Siapa yang buat baik di dalam dunia, jumpa baik. Waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Juga Allah Subhanahu wa taala pilih hari qiyamah darul muttaqin, dalam syurga. Darul muttaqin dalam syurga. Juga ada satu laftah atau ta'ammul akhir ayat di dalam surah An-Nahl.
innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang buat yang baik. Buat yang baik. Kadang-kadang orang buat yang baik bersama kawan, bersama keluarga, bersama umat Islam, bersama hayawan. Kadang-kadang bagi makan untuk hayawan, bagi minum air untuk hayawan. Sebab apa? Dia nak dapat pahala. Akhlak An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut kaidah atau mabda' am yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dia selalu nak buat yang baik bersama umat Islam, bersama makhluk yang ada atas bumi. Kenapa? Sebab Allah suka. Allah sayang. Nak buat baik, maksud hati kamu dekat Allah. Nak cakap yang baik, maksud hati kamu dekat Allah. Nak muamalah yang baik, maksud hati kamu dekat Allah. Nak buat ibadah yang baik, maksud kamu, hati kamu dekat Allah Subhanahu wa taala. Selalu. Kenapa? Sebab Allah bersama kita. Allah bersama kita. Apa yang kita nak buat? Sebab kita nak dapat yang baik. Kita nak dapat yang baik. Bila kita dapat yang baik, Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Allah buka jalan. Banyak jalan. Banyak jalan yang baik. Semua jalan ada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Ini kaidah atau mabda' am dalam al-qawaid atau al-mabadi' al-Quran al-Karim. Mabadi' al-Quran al-Karim. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Orang yang takut Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa. Dan amal yang baik. Okey, insya-Allah kita berhenti dalam juzuk hujun juzuk 14 dan insya-Allah esok bersama Ustazah Nurul Hidayah wa as'alallah subhanahu wa ta'ala al-wasi' al-karim an yamunna alaina wa alaikum birridha wal ridwan wal afwa wal ghufran fi hadha ash-shahr al-karim. وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الموفقين لعمل الخير في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء. Selamat berpuasa.